Assalamualaikum, salam 22 September, Selasa 2020, 10:21 pagi. Okey, hari ni saya nak buat pasal candlestick pattern menggunakan Pine Script. Okay, kalau kita perasan memang dah ada candlestick ni, dah ada dah. Semakin ada penambahan baru, kita ada all candlestick. Okay, hari ni saya nak fokus pada doji. So kalau kita pilih doji, dia pun dah ada buat background color pula kat belakang ni. So kalau kata tak nampak, mungkin kita buat warna latar belakang, kita tukar warna merah. Tak. Ni dia kurangkan ni kan. Okay. So the label. Okay. Okay. Macam mana datangnya doji ni? Doji ni datang berdasarkan dia punya calculation ni lah. Calculation ni dia cuba buat, saya rasa dia buat satu. Dia buat satu, lepas tu yang mana-mana sama, baru dia buat cerita kat bawah ni lah. Dia ada condition dia dalam ni. Jadi yang atas ni dia dah buat satu kali cerita. Jadi senang kerja kalau dia nak buat untuk benda-benda lain. Okay. Cuma untuk doji yang macam ni, saya tak berapa suka sebab dia tak memenuhi pemahaman saya berkenaan doji lah. Saya tak tahu orang lain, tapi dia macam ni. Bila kita buat satu-satu signal lah dalam chart ni, tujuan kita buat tu supaya nak membantu untuk kita tengok lebih cepat. Dan sebenarnya kita tahu apa yang kita nak buat, tapi bila kita ada tools yang macam ni, kita ada lagi-lagi ada editor Pine ataupun Pine Script dalam TradingView, kita boleh orang kata mempercepatkan apa yang kita nak cari. Contoh macam ni lah, kata saya nak cari doji kan. Kalau tak ada benda ni kan, kita nampak macam alah sunyinya, nak kena tengok satu-satu, kadang-kadang terlepas. Jadi bila kita buat dalam Pine Script ni, kita dah tahu benda yang kita nak buat dan kita cuma masukkan dalam Pine Script ni dan kita munculkan sini supaya kita nampak lebih cepat. Bukan setakat kita boleh lukis-lukis macam ni, kita boleh buat alert sekali. Okay. Untuk kes hari ni saya nak cerita pasal doji, yang mana bagi saya doji yang ditunjuk ni betul lah, kiraan dia doji, tapi tak apa yang saya nak. So ingat kita buat untuk apa yang kita faham, kecuali kalau kita nak menjual. Okay, kalau nak menjual tu lain cerita. Bila menjual, kadang-kadang dia tak suit dengan orang yang beli tu, dia suit pada orang yang menjual tu lah. Berdasarkan dia buat statistik ke apa semua, dia kata okay, aku punya sistem ni yang terbaik, korang pakailah. Sedangkan untuk trading ni, masing-masing ada cara masing-masing, ada ilmu masing-masing. Sebab itulah chart tu jadi macam ni. Dia jadi macam ni semalam ada satu tool baru ni. Apa nama? Ni laluan. Sebab tu chart tu jadi macam ni. Sebab masing-masing ada strategi masing-masing. Kalau kata semua sama je ilmu je, chart tu akan jadi kalau tegak je ni atas. Kalau ke kanan je. Kalau turun je. Itulah the beauty of market. Okay, untuk hari ni saya nak buat cerita pasal doji. Saya tak nak pakai doji dia. Saya nak berdasarkan apa yang saya faham dan yang selalu saya terangkan lah. Okay, kita akan buat baru. Kita tutup dulu lah dia punya. So kita buat baru strategi penunjuk-penunjuk kosong. Okay, saya namakan dia doji saya, supaya nak nampak beza nanti. Dan kita macam biasalah, kita buat overlay through. Untuk doji saya dah ada pengiraan yang mana saya buat untuk trend band guide dulu dengan trend band naked. Itulah yang kalau muncul doji tu, itulah cerita dia doji. So cara pengiraan saya buat macam ni. Saya copy paste ya. Saya namakan doji. So ini pengiraan dia, absolute open tolak close lebih kecil atau sama dengan high tolak close kali 0.05, and open tak sama dengan high dan open tak sama dengan low. Open tak sama dengan high dan open tak sama dengan low, saya nak doji tu dia ada tanduk dan juga echo. Mesti ada tanduk dan echo.
Dan body kecil tu kiraan dia berdasarkan yang ini. Nanti nombor ni 0905 boleh tukar. Semakin besar nombor ni, tak salah saya, body dia makin besar lah. Kalau tak salah saya lah, saya tak berapa ingat. Makin kecil kan, tak ada. Sebenarnya doji, kalau ikutkan doji, senang je. Open sama dengan close. Itulah doji. Open sama dengan close. Tapi kadang-kadang kan doji, bila kita dalam kalau kita nak ambil pesa, doji tu dia mesti ada tanduk dan juga ekor, close dan open dia sama tetap. Kalau kita buat yang ini saja tak cukup. Sebab kalau kata ada stok yang jenis open close macam ni, lintang dia open sama, close sama, tapi tak ada tanduk, tak ada, takkan kita nak panggil ni doji. Kan? Tak boleh lah. Okay, ni dah okey. Okay, saya nak tandakan benda ni pada carta. Saya ambil plot shape, saya ambil lah doji tu, style triangle up, location dia kat bawah candle dan size dia jenis tiny. Okay, kalau saya tambah pada chart, okay, barulah nampak ada sedikit perbezaan, banyak sikit lah. Sebenarnya tak ada. Bukan tak ada, ini saya akan buat cerita yang kemudian. Itu saya panggil dia dalam kategori spinning top. So doji sampai sini. Kalau kita tengok chart lain, K plus, yang mana ada tanda biru tu ya. Itulah harta. So harta. Okay, bandingkan doji dia dengan doji yang saya buat. So ni doji dia. Okay, kalau ikut doji dia cuma ada kat area doji dia tak nampak belakang. Terang sikit. Okay, so dia ambil sini doji, sini doji. Sedangkan yang saya tanda pun sini pun saya anggap dia sebagai doji sebab dia ada tanduk dan ekor. Sini dia doji, tapi yang ni dia tak kira doji, yang ni pun dia tak kira doji. Dan seterusnya lah. Seterusnya. Ada yang sama, ada yang tak sama. Contoh macam ni, doji dia kosan kat sini je, lepas tu dah tak ada doji. Tapi saya tak nak macam tu. Saya nak sebab setiap kemunculan doji ni bagi tahu dia ada benda yang dia nak naik ke tak nak naik. Dia boleh jadi dia nak naik, dia boleh jadi dia tak nak naik. Jadi tujuan kita bila nampak doji ni untuk strategi, selalunya kita akan tunggu atas bawah lah. Macam ni atas bawah tunggu. Kalau dia naik atas, kita kemungkinan dia nak turun ke atas. Kalau ke bawah, kemungkinan besar dia nak turun ke bawah. Dan sama jugalah, kalau kita menggunakan dia punya saja doji, payah juga. Lepas tu dah tak nampak, macam umpama macam tak ada doji ke, sedangkan ada ni. Okay, doji yang untuk cerita ni pula dia mesti ada ekor dah atas, maknanya close tak sama dengan open. Sebab macam ni, kalau dia jauh tadi kan nampak macam kenapa dipanggil doji? Dia masih ada lagi ekor kat bawah dia sikit je. Okay lah, kemudian kalau nak tahu dalam trend bank guide ni, saya pakai doji yang beginilah, yang bertanda tu. Okay. Kalau kita patah balik kat area sini, tu kan keluar. Dia panggil ni pula IB ni inside bar. Sebenarnya dia doji lah tu. Ni dia doji. Saya ada buat penian, kalau kata dia inside bar dan dia doji, saya tandakan dia tetap inside bar. Saya abaikan doji. Sebab cerita dia sama je. Okay. Jadi kesimpulan dia untuk hari ni, kalau ikutkan doji dia banyak ni. Mungkin dia pecahkan. Dia ada Dragonfly doji. Dia ada inverted lower shadow, long lower shadow, long upper shadow, inverted hammer, hammer. Ada banyak. Tapi saya kumpulkan, saya tak nak lah. Saya nak benda yang nampak yang biru-biru ni lah. Okay, so itu saja untuk hari ni. Selepas ni saya akan buat macam mana nak dapatkan seolah-olah macam spinning top. Seolah-olah macam spinning top. Saya rasa saya pernah cerita pasal trend bank guide.
yang kalau nampak seolah-olah macam spinning top tu, dia tak 100% spinning top, tapi lebih kurang lah. Macam ni ni bukan, ni ST spinning top. Lebih kurang. Nak kata tepat tu tak, tapi kalau kita pakai dia punya, ada spinning top black dengan white. Kita try. Dia ambil sini spinning top, sini dia tak ambil. So, lebih kurang lah, nanti kita akan buat lah. Saya akan buat satu video macam mana saya punya style. Okay, itu saja. Saya sekali lagi saya cerita, kalau kita buat benda ni, sepatutnya kita kena faham dulu apa yang kita nak buat. Kita faham dulu apa yang kita nak cari. Baru kita masukkan dalam ni. Even kalau saya buat ni pun, kalau ada orang copy paste kan, kadang-kadang dia tak faham apa benda dia copy tu. Dia just copy then paste, buat. Okay, jadi. Itu rasa keseronokan menjadi. Kalau boleh, pergi belajar dulu apa benda yang kita nak cari dalam trading ni, ataupun bila kita tengok chart ni, apa benda yang kita nak cari. Bila kita dah tahu apa benda kita nak cari, baru kita pindahkan ke dalam, mungkin kalau pakai TradingView ni, kita cuba tengok ada tak skrip yang boleh tolong saya cari benda yang saya nak cari. Saya tahu, maksudnya kita. Lepas tu fokus pada trade. Bukan fokus nak buat. Kalau ikut kan banyak ada benda-benda baru yang TradingView ni dalam PineScript ni. Jadi saya bukan tak nak tengok semua. Saya fokus pada apa benda yang saya nak buat je. Saya gunakan PineScript ni untuk membantu apa yang saya nak cari. Bukan saya nak jadi boleh buat trendline lah apa semua. Trendline tu, sekat trendline tu kayak gitu je. Lepas tu buatlah alert. Kalau price tu merentasi trendline tadi, merentasi ke atas trendline tadi, kan settle. Tanpa kita buat alert kat sini. Okay. Kosan merentasi ke atas garisan arah. Dah. Apa masalah? Sampai kita terpening-pening nak buat secanggih-canggihnya skrip, nak jual. Setakat lukis garisan ni, baik kita jual cara mengajar nak lukis garisan berbanding kalau kita jual skrip ni. Menyusahkan je dengan nak menunggu dia loading lah apa semua. Minta maaf lah, terlajak, terlebih sembang pula. Saya minta maaf, sebab kadang saya geram juga. Dia ada geram sikit lah. Bukan apa, kadang-kadang bila kita buat ni, kita berkongsi supaya apa yang saya cuba sampaikan, cari dulu benda yang nak dibuat kan? Lepas tu baru kita masukkan dalam skrip ni. Bukannya kita terbalik, kita belajar skrip dulu, lepas tu tak tahu apa benda nak cari. Okeylah, Assalamualaikum. Nanti kita jumpa lagi macam mana nak buat spinning top pula. Bye-bye.